Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Bersama saya kali ini yang berusaha Dr. Saupi dari Jabatan Bahasa Arab dan Kesusastraan Universiti Islam Antarabangsa. So Ustaz, kami dari pelajar dari Section 33 untuk subjek Family Management ingin interview Ustaz berkenaan dengan topik kami adalah poligami dalam perkahwinan. So, saya teruskan dengan soalan ni. Ya, Pertama sekali, apakah pandangan Ustaz tentang poligami dan adakah poligami pada hari ini relevan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada kumpulan pelajar kajian mengenai poligami dan soalan yang dianjurkan mengenai sesuai tak sesuai poligami hari ini. Bagi saya, secara jujur saya mengatakan bahawa selamanya poligami itu diperlukan oleh masyarakat dan ia berkaitan dengan ciptaan Allah kepada lelaki dan wanita untuk tujuan tersebut. Kerana selagi mana ayat Allah berbunyi fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Lagi itulah Allah akan cipta wanita dan lelaki sesuai untuk diadakan pernikahan secara lebih daripada satu bagi yang mampu dan bagi yang berhajat. Kita masuk pada soalan kedua lah. Okey, seperti yang Ustaz tahu, dalam situasi pada masa kini ada beberapa kumpulan, ada beberapa masyarakat serta masyarakat yang tidak bersetuju tentang poligami. Dan bagi pandangan Ustaz lah, Ustaz ada rasa tak kenapa diorang ni tak setuju dengan poligami itu? Bagi saya, untuk wanita tidak bersetuju poligami kerana contoh-contoh yang berlaku dalam masyarakat, contoh-contoh negatif. Sedangkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah contoh-contoh yang baik. Para sahabat, guru-guru, masyayikh yang telah melaksanakan poligami sehingga umur mereka 80 pun masih lagi baik hidup mereka dan memberi satu keperluan yang sempurna kepada lelaki. Dan pada saya, lelaki perlu bangkit memberi contoh yang baik kepada sunnah ini. Dan pada saya juga, saya tambah sikit bahawa poligami adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ni adalah satu sunnah ataupun praktikal yang dilakukan oleh Nabi secara praktikal lah, secara fi'li, secara real, yang dibuat oleh Nabi saat dia umur 25 tahun dia kahwin dengan Khadijah, membantu kan, Khadijah, dan Khadijah membantu dia dalam bentuk ekonomi demi mewujudkan satu masyarakat yang baik. Saat Nabi meninggal, Khadijah meninggal kan, dikahwin pula dengan seorang yang umurnya lebih muda jauh dengan Nabi. Umur Nabi 54, yang Aisyah diriwayatkan kata paling tinggi 19 umur dia. Maknanya kenapa itu berlaku? Mungkin soalan lain ada lagi kot kan. Kenapa itu berlaku? Pada saya ada rahsia-rahsia yang perlu dikaji oleh seorang lelaki dan wanita sendiri. Apa hikmahnya Nabi bila umur dia 25 dia kahwin dengan seorang yang umurnya lebih tapi baik kan, tapi ada kepentingan agama, tapi ada kejujuran. Dan bila Nabi umur 54 kahwin dengan seorang yang begitu jauh umurnya, ada kepentingan apa itu, ada hikmah apa itu dibangkit dan dilihat. Dan kita hari ini kita tengok wanita cukup ramai
yang tak kahwin. Ada orang kata dia tak kahwin kerana kepentingan lain. Apakah itu betul? Jawapannya, wanita yang tak kahwin, yang kita tengok di sekeliling kita, umur dah meningkat tak kahwin, tidak ada jodoh. Di mana lelaki-lelaki yang macam Rasulullah? Di mana lelaki-lelaki yang macam sahabat, yang macam masyayikh, yang menyelamatkan wanita pada waktu itu? Dibiarkan wanita tanpa suami sampai hari ini. Wanita-wanita janda tidak dikahwini. Adakah kita nak biarkan macam tu? Adakah lelaki berbangga dengan dia bahagia dengan seorang wanita, sedangkan dia mampu, sedangkan dia ada kemudahan, membiarkan wanita tidak dijaga? Apa ni, ibu-ibu yang tidak dijaga? Itu soalan-soalan yang perlu dikaji dan dipersoalkan. Kita jangan tengok negatif je, positif tak pernah pun melihat. Buat bantuan untuk tengok, tak pernah pun melihat. Lelaki perlu bangkit melihat, wanita perlu melihat reality. Ya. Okay, terima kasih untuk soalan seterusnya. Bagi pandangan Ustaz, sekarang ni kita tengah dengan hangat isu kahwin lari. So macam dalam poligami tu ada setengah orang ni dia melaksanakan poligami dalam kahwin lari. Apa pandangan Ustaz tentang perkara tersebut? Kahwin lari ini pada saya suatu, dia lebih pada pendekatan setelah tiada jawapan ataupun tiada penyelesaian dalaman, maka dia ambil pendekatan kahwin di luar negara atau kahwin di tempat lain. Kahwin juga tapi bawa dan kahwin di tempat lain. Ini pendekatan yang pada saya bukan lelaki lah, bukan lelaki yang betul-betul kan, dia kena berdepan. Dia tak perlu pun lari. Kalau betul dia nak dan pihak wanita pun bersetuju, dia kena berdepan dengan isu ni. Kahwin tak perlu pergi negara lain, kahwin dengan keluarga. Kalau keluarga boleh kahwin dulu, kemudian didaftarkan, ataupun sebaik-baiknya jalan ialah mendaftarkan secara berani kan, seberani. Dan saya pun ada pengalaman dengan mahkamah. Dia kata mahkamah terbuka, sekiranya lelaki itu mampu, walaupun tidak dengan izin isteri pertama pun boleh, dia boleh luluskan tanpa izin. Jadi boleh buat. Cuma mungkin pengalaman lelaki dan keberanian, kesungguhan yang saya nak guna istilah keikhlasan yang ada pada lelaki itu tidak terlalu tinggi, menyebabkan dia mencari jalan mudah kan, lari kahwin di luar. Apa itu melarikan sesuatu yang halal kan, lari. Itu pada saya satu topik kahwin lari ini, topik yang perlu diselesaikan melalui akhlak. Okay, lepas tu soalan yang terakhir mungkin Ustaz boleh bagikan sedikit nasihat kepada pasangan yang nak berpoligami. Okey, pasangan yang ingin berpoligami, dia mestilah seorang yang berilmu, yang tahu matlamat kenapa dia nak berkahwin, dan dia berkahwin itu semata-mata nak mendapat redha Allah. Yang ketiga, bila dia nak menambah, bukan berarti dia nak mencacatkan yang ada. Nombor satu kali, orang yang nak poligami ni suami isteri ataupun isteri dia yang ada, dia adalah segala-galanya. Jangan jadikan poligami ataupun berkahwin baru itu menyebabkan perpisahan kepada yang pertama. Jangan dia kahwin kalau dia tak mampu mengekalkan yang pertama. Jangan dia kahwin kalau tak mampu, dia tidak ingin mengekalkan yang ada. Kalau yang ada tidak boleh dikekalkan, yang baru tidak semestinya bahagia dan tidak mungkin bahagia. Dia nak kahwin, mesti dia mampu mengekalkan yang ada kan?
Itu panggil poligami. Tapi dia kahwin, tiba-tiba yang ni kelang kabut, yang ni tidak mampu mengekalkan, yang ni tidak membahagiakan, yang ni tidak selesa. Untuk pekat, mungkin pekat awal dia tak selesa, pekat berikutnya dia kena buat satu benda yang boleh memberi kebahagiaan kepada yang telah ada. Tapi kalau dia kahwin, tiba-tiba yang ada ni berpisah, itu bukan satu poligami yang dianjurkan lah. Nabi SAW, apa isteri dia apa ramai kan, tapi tidak pernah berpecah. Pernah dianjurkan oleh dalam ayat surah Tahrim menyebut bahawa kalau mereka menuntut untuk berpisah, Nabi akan diberi lebih baik pada tu. Maknanya sikap Nabi, akhlak Nabi itu lebih tinggi, sehingga isteri yang ada itu tak nak berpisah dengan Nabi. Walaupun orang kata bahagian dia dikurangkan pun dia tak nak berpisah. Kenapa itu berlaku? Sebab sikap seorang lelaki, ilmu seorang lelaki, akhlak seorang lelaki yang cukup tinggi, yang prihatin kepada diri-diri wanita itu. Maknanya sikap kita sebagai lelaki, prihatin, jaga yang ada, baru sanggup buat yang kedua. Kalau yang ni kita sanggup pisah, sanggup lupa, sanggup kecilkan, sanggup pandang rendah pada yang telah ada, orang lelaki macam ni tak boleh kahwin. Sebab sikap dia tak adil kan? Tak adil pada saya. So nasihat-nasihat yang itulah yang nak adil, prihatin dengan wanita, dengan isteri. So benda-benda tu kena ada dalam sikap seorang lelaki lah. Kalau lagi-lagi dalam poligami tu. Adil tu bermakna yang telah ada itu jangan sampai dia susah, sampai dia terlepas. Dia dah bahagia 20-30 tahun dia kahwin, tiba-tiba kahwin pula lepas dia. Itu tidak boleh poligami macam tu kan. Lepas dia, kerana apa? Kerana dia marah, kerana dia memang isteri yang kita dah bina 20 tahun, 30 tahun, dia akan marah sebab dia sayang pada kita. Adakah kasih sayang dia itu kita sia-siakan? Nampak tak? Kita kena bina dia, kena sabar dengan dia. Dia kata apa-apa, itu hak dia sebagai isteri yang telah berkongsi dengan kita. Dia tahu kita, dia tahu suami dia sayang. Jadi kita orang yang sayang macam ni, jangan buat. Kecuali orang ni dia buat hal pada kita, itu lain. Ini tu orang kasih sayang, dia marah kita kahwin. Ini orang yang terbaik dan kita kena bina dia. Dan sama-sama kita yang baru ni, kita kena berpakat dan bekerjasama supaya dia sokong kebaikan yang ada ini bersama-sama suami. Sokong, jangan jadi batu api. Kalau kita nak cari orang yang kedua menjadi batu api, itu tidak layak dia nak jadi isteri kita. Orang isteri ni dia tahu nilai dia, si baru ni tahu nilai dan memberi semangat pada suami untuk menyayangi yang ada. Itu baru isteri baru. Kalau isteri baru memecah belah kan, itu bukan kelayakan bagi dia. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.